Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Zila binti Bakri. Saya daripada kumpulan 10. Hari ini saya dan 3 orang ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Muhammad Syafiq bin Saidon, Muhammad Aiman bin Muhammad Faizul dan Nur Atira binti Zainal Abidin akan membentangkan soalan nombor 10, iaitu pensejarahan di Tanah Melayu pada zaman klasik hingga moden. Baiklah, kita akan masuk pada pengenalan di mana saya akan membahaskan sedikit huraian berkaitan definisi pensejarahan. Apa itu pensejarahan? Pensejarahan ini merupakan satu penulisan sejarah atau karya yang berkaitan sejarah. Ia juga ditarifkan sebagai hasil karya yang ditulis oleh sejarawan, di mana para sejarawan ini akan menyelidik tentang zaman, masyarakat, peristiwa yang telah berlaku atau pada masa lampau. Mereka menghasilkan penulisan pensejarahan mengikut kepakaran masing-masing seperti bidang ekonomi, politik, ketenteraan dan sosial. Para sejarawan ini juga akan merekodkan peristiwa-peristiwa lampau dengan menggunakan pelbagai kaedah, contohnya menggunakan dokumen, video, audio daripada sumber-sumber lisan juga bertulis. Pensejarahan ini merupakan suatu ilmu yang sangat penting bagi suatu peradaban. Hal ini demikian kerana sejarah yang ditulis oleh sejarawan itu akan memaparkan kehebatan dan keagungan sesuatu peradaban. Sesuatu yang hakikat yang tidak dapat dinafikan, sama ada pensejarahan itu dalam bentuk tradisi atau moden. Pensejarahan itu dihasilkan untuk mencari kebenaran yang paling hampir terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mengikut contoh yang kita dapat ambil ialah para sejarawan tempatan seperti Khoo Keim Kim dan Muhammad Yusof Hashim berpandangan pensejarahan di Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menurut Khoo Keim Kim, tradisi pensejarahan di Malaysia telah bermula pada kurun ke-16, manakala Muhammad Yusof Hashim menegaskan bahawa pensejarahan negara harus bermula dengan tradisi di Melaka. Dalam pensejarah Melayu, dalam isi kandungannya antara abad ke-17 sehingga 19, memperlihatkan beberapa ciri-ciri tertentu yang lebih menumpukan kepada sejarah istana dan memang ditulis untuk mengharumkan pemerintahan seorang raja. Sejarah Melayu menekankan asal-usul dinasti Palembang Melaka sebagai asasnya hak dan tuntutan raja pemerintah. Baiklah, pensejarahan di Tanah Melayu ini terbahagi kepada 3 zaman, iaitu zaman klasik, zaman kolonial dan zaman moden yang akan diuraikan oleh kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, pertama sekali kita akan bermula pada pensejarahan di Tanah Melayu semasa zaman klasik. Okey, pensejarahan Tanah Melayu semasa zaman klasik. Pensejarahan yang dapat dilihat di Tanah Melayu semasa zaman klasik ini banyak berkonsepkan negara serta hubungan sosial politik, khususnya kerajaan Islam dalam pensejarahan Melayu. Seterusnya, penulisan pensejarahan di Tanah Melayu semasa zaman klasik ini banyak memfokuskan kepada masalah-masalah pemerintahan terhadap raja-raja yang mempunyai kuasa, kepentingan raja dan juga peraturan-peraturan istana. Seterusnya, pensejarahan klasik merupakan antara tradisi masyarakat istana. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu perintah raja. Pensejarahan di Tanah Melayu semasa zaman klasik ini disifatkan sebagai suatu penulisan sejarah yang banyak memperkatakan tentang kewibawaan dan juga keagungan seorang raja. Penulisan karya-karya Melayu semasa zaman klasik ini dilihat banyak memainkan peranan dalam menunjukkan kesahihan dan juga kehebatan kerabat diraja. Selain itu, karya-karya semasa zaman klasik ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukuhkan kedudukan tradisi sosial politik dalam masyarakat. Baiklah, sebagai salah satu contoh, saya akan memperkatakan melalui hikayat Misal Melayu. Hikayat Misal Melayu ini merupakan sebuah karya klasik agung Tanah Melayu yang ditulis oleh salah seorang golongan istana, iaitu Raja Chulan. Hikayat Misal Melayu ini merupakan penulisan sejarah yang banyak memperlihatkan kehebatan dan juga keagungan Sultan Iskandar Zulkarnain serta golongan pembesar. Penulisan hikayat Misal Melayu ini banyak memberikan tumpuan terhadap pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain yang disanjung dan juga dipuji berdasarkan kepahlawanannya dan juga kebijaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan semasa menjadi Raja Muda, iaitu Raja Iskandar telah menjadi perunding dalam mencantumkan semula negeri Perak yang berpecah kepada dua.
Selain itu, contoh lain ialah melalui Solalatus Saladin. Karya ini diperakui sebagai salah satu sumber terkaya dan terlengkap yang menceritakan tentang sejarah bangsa masa di Nusantara. Karya ini merangkumi berbagai aspek penceritaan, menjadikannya sebagai sumber rujukan utama tentang kebudayaan dan juga ketamadunan masyarakat Melayu awal. Dalam mukadimah Solalatus Saladin ini ada menceritakan bahawa Tan Sri Lanang telah menulis kitab-kitab tersebut di atas perintah Raja Abdullah yang menginginkan hikayat dan istiadat raja-raja ditulis supaya beroleh kebaikan dan juga faedah daripada tatapan generasi yang akan datang. Seterusnya, pada bahagian akhir karya ini juga secara tidak langsung memperlihatkan kemahiran dan juga kewibawaan Tun Sri Lanang dalam menangani masalah selepas kemangkutan Sultan Ala Jalal Abdul Jalil Shah. Seterusnya, kita akan menyatakan berkaitan dengan mitos dan juga legenda. Pensejarah di tanah Melayu semasa zaman klasik banyak berunsurkan mitos dan juga legenda. Mitos ini sangat penting dalam penulisan sejarah Melayu klasik kerana ianya memainkan peranan dalam mengukuhkan kedudukan dan juga kekuasaan raja. Unsur mitos dalam sejarah penulisan zaman klasik digunakan sebagai alat hiburan dan juga pemberitahuan kesan dan juga akibat suatu perkara selain dalam menggambarkan keagungan seorang raja dalam mendapatkan taat setia daripada rakyat. Sebagai contoh, kita akan melihat melalui karya Hikayat Merom Mahawangsa, iaitu hikayat ini banyak menyatakan unsur-unsur mitos yang digunakan dalam memperkatakan kesaktian dan juga kehebatan Raja Merom Mahawangsa. Antaranya ialah melalui penulisan karya yang menjelaskan tentang asal-usul keturunan raja-raja, iaitu menjelaskan peristiwa pembukaan negeri Kedah yang dikatakan dibuka oleh Merom Mahawangsa yang berketurunan Dewi Keinderaan. Hal ini juga menjelaskan kesaktian Raja Merom Mahawangsa melalui panah miliknya yang bernama Baranapura yang mampu untuk mendantarkan badai yang sangat besar. Baiklah, seterusnya kita akan ke zaman kolonial. Okey, baik. Selepas daripada zaman klasik seperti tadi, kita akan bergerak kepada zaman kolonial. Zaman kolonial ni adalah bila mana kita dapat lihat orang-orang barat ni mula datang ke tanah Melayu dan mereka ini akan menulis sejarah-sejarah yang ada di tanah Melayu ini. Antara bentuk-bentuk yang mereka tulis adalah dalam bentuk-bentuk seperti dokumen, ada bentuk-bentuk perjanjian, juga bentuk-bentuk surat rasmi. Dan untuk mengatakan semua, surat rasmi ni diorang akan hantar kepada raja-raja di negeri tanah Melayu itu ataupun diorang akan hantar kepada raja-raja yang ada di Eropah lah melalui surat rasmi ni. Kemudian orang-orang yang telah banyak menulis masa zaman kolonial ni adalah seperti Francis Light, Stamford Raffles, Joe Anderson, James Brooke dan sebagainya. Mereka ni adalah penulis pada zaman kolonial itu. Seterusnya adalah selepas kedatangan mereka ni, mereka akan bawa lah kepada pengenalan sumber, iaitu konsep sejarah baru yang mula diperkenalkan yang lebih moden dan saintifik setelah kedatangan orang-orang barat ke tanah Melayu. Maksudnya mungkin sebelum ni kita hanya bergantung kepada cerita mitos, namun kedatangan mereka ini lebih membandingkan kepada sumber itu sendiri. Kalaulah kita lihat dalam satu artikel yang ditulis oleh J.C. Bottom, iaitu Some Malay Historical Source, menyamakan karya sejarah tradisional ini seakan-akan cerita Penglipulara ataupun karya sastra. Maksudnya sejarah-sejarah ni macam cerita-cerita dongeng sahaja bagi mereka ni. Kemudian sejarah tanah Melayu ni ditulis oleh mereka ni berdasarkan tafsiran mereka sendirilah. Selagi kita tengok tafsiran macam mana. Dan kemudian sumber-sumber yang ada, sumber-sumber yang ada pada waktu itulah sebagai bukti sejarah tu. Dan kaedah yang mereka guna ni adalah kaedah penulisan berdasarkan pengamatan juga pengalaman mereka lah. Seterusnya Eurocentrik. Eurocentrik ni menurut Arba Yah Muhammad Nur, penulisan yang berpihak kepada pandangan barat ini disebut sebagai penulisan berbentuk Eurocentrik. Eurocentrik ni bertujuan adalah untuk menunjukkan kehebatan untuk memartabatkan bangsa barat tu, untuk memaparkan kebaikan mereka pulih di tanah Melayu setelah mereka hadir sebagai penguasa. Maksudnya lebih berat kepada barat tu lah, penulisan yang berat kepada barat. Sebagai contoh lah kita lihat penulisan yang ada pada zaman tu adalah penulisan seorang pegawai di Perak, iaitu Major Jensi McNair. Beliau menyifatkan sistem cukai digunakan oleh pembesar Perak ni seperti Chicken Robert Baron, iaitu pembesar ni menyamun
dan juga merampas harta rakyat. Umpamanya mereka ni lah pembawa cukai yang lagi baik berbanding yang terdahulu. Kemudian walaupun kita dapat lihat seperti tadi ada barat, tapi wujud juga kritikan-kritikan kepada mereka ini. Seperti kita dapat lihat Ruben Emerson, seorang rakyat Amerika Syarikat, dalam satu karyanya iaitu The Measure A Study Indirect and Indirect Rule. Cuba dia mengkritik dasar-dasar imperialis British ni di tanah Melayu. Kemudian kita dapat lihat juga ramai pengkaji sejarah seperti D.E. Hart, J.R.W. Smith, John Bastin juga turut menunjukkan kepuasan hati mereka terhadap karya-karya sejarah koloni yang agak bias. Bias ni maksudnya ke arah kebaratan tu lah. Mereka ni mengatakan bahawa pegawai ini hanya menulis dari sudut kacamata mereka sendiri dan memuatkan segala yang mereka sumbang dan mereka lakukan sahaja. Maksudnya mereka tutup sisi-sisi yang lain yang ada pada sejarah tu lah. Kemudian ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk sejarah kolonial ni, dan seterusnya saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya lah. Terima kasih. Persejarahan di tanah Melayu pada era moden. Ia bermula pada zaman kemerdekaan dan juga selepas kemerdekaan di tanah Melayu. Pada waktu itu, asas nasional adalah penting dan persejarahan lebih banyak unsur konvensional. Namun sedikit sebanyak berubah pada unsur ilmiah untuk meningkatkan ilmu bangsa. Sebab itu, warisan dan alamu sudah kurang menjadi asas falsafah dalam persejarahan. Namun ilmu saintifik dan rasionalogikal mula mengambil alih dalam persejarahan di tanah Melayu ketika itu. Persejarahan pada zaman moden ini melalui beberapa zaman. Pertama sekali adalah zaman Tawarik. Zaman Tawarik bermula pada awal ke-20. Tawarik ini merupakan satu terminologi bagi sejarah. Bidang sejarah menjadi satu bidang ilmu selepas Perang Dunia Pertama. Ia untuk memisahkan bidang sejarah dengan bidang kesusasteraan, contohnya seperti hikayat dan syair. Manakala, Tawarik menjadi mata pelajaran di Maktab Perguruan Melayu Melaka pada tahun 1918. Selain itu, penulisan Tawarik ini ditulis dalam bentuk prosa. Skop masih lagi tertumpu pada institusi kerajaan dan riwayat hidup raja serta pembesar pada awal tahun 1920-an. Contoh karya adalah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang ditulis pada 1928, Tawarik Raja-Raja dan Adat Istiadat Zaman Purbakala Negeri Perak Darul Rizwan ditulis Wan Abdul Karim pada tahun 1934 dan Ringkasan Citera Kelantan ditulis pada 1934. Kita akan berada pada zaman nasionalisme untuk persejarahan moden. Kesannya selepas Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun Tanah Melayu serta proses perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, pahlawan-pahlawan pada zaman British digunakan untuk merangsang semangat masyarakat untuk menentang British. Contohnya seperti Sejarah dan Perjuangan Melayu karya Ibrahim Yaakob 1957. Skop sejarah adalah tertumpu pada politik dan biografi politik. Contohnya biografi Datuk An oleh Abdul Allah 1971. Sejarah Pergerakan Politik Sepanyol oleh Yunus Hamidi, tema sejarah konvensional. Fokus kajian sejarah pada zaman nasionalisme ini masih lagi mengenai sejarah tempatan dan golongan atasan seperti raja-raja dan pembesar. Kaedah menulis sejarah pada waktu itu untuk menambah rasa cinta pada tanah air dan bangga terhadap zaman kegemilangan Melayu. Selepas itu munculnya zaman sejarah konvensional pada persejarahan moden Tanah Melayu. Bermula Tanah Melayu pada tahun 1957 selepas kemerdekaan dan mula ditekankan di kurikulum sekolah. Namun terdapat juga suara yang mahukan penulisan semula sejarah Malaysia ini dengan tema Malaysia Centric, iaitu menunjukkan dari segi Malaysia. Selain itu, sejarawan tempatan juga turut mendesak mengenai penjuang-penjuang pada zaman penjajahan British ini diangkat sebagai pahlawan dan bukan sebagai pendaka. Ketika itu, para sejarawan mula meminta agar sejarah ini ditulis mengikut ilmu disiplin sejarah dan bersifat ilmiah. Sokongan ilmiah seperti bidang sains sosial dan contoh antropologi, sosiologi dan filologi. Namun selepas peristiwa 13 Mei 1969, perlunya satu semangat penyatuan kebangsaan, integrasi nasional. Sejarah versi Malaysia perlu diadakan untuk meningkatkan kefahaman antara kaum-kaum di Malaysia.
Tema persejarahan pada waktu ini akan ditekankan ialah sejarah bilang kaum, sejarah tempatan, sejarah pendidikan, riwayat hidup orang besar, sejarah politik dan banyak lagi. Ini bertujuan untuk mencapai tahap kefahaman antar kaum. Tema persejarahan di Malaysia pada waktu ini sudah mempunyai dalam pelbagai aspek bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, bahasa dan banyak lagi yang tidak lagi tertumpu pada sejarah konvensional. Contoh, Kedah Traditional and Change in Malay State, A Study of Economic and Political Development oleh Shahrum Ahmad. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali ialah kesimpulannya. Penghasilan karya-karya persejarahan di tanah Melayu sebenarnya memberi erti dan sumbangan yang sangat besar kepada perkembangan sejarah dan pembangunan negara kita. Dengan adanya karya-karya persejarahan di Malaysia, fungsi dan manfaatnya harus digunakan sebaik mungkin agar generasi yang baru dapat melihat kembali sejarah perjuangan bangsa dan sentiasa menghargai lingkungan. Dengan mengetahui, mengikuti dan memahami perjalanan sejarah, negara memungkinkan kita dapat melahirkan sebuah generasi yang sentiasa bersyukur dan menjaga maruah bangsa dan agama di tanah air tercinta agar tidak dijajah semula dalam gerakan neo-imperialisme yang dirancang oleh pihak barat yang sentiasa mendukung menjajah negara-negara lemah. Baik sekali, terima kasih daripada kami Kumpulan 10.